Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Avi. Nama saya Muhammad Aminuddin bin Azmi, merupakan wakil ataupun ketua kumpulan bagi kumpulan 20 yang akan membincangkan berkaitan dengan kelebihan sistem ambil alih yang dibincangkan oleh Sachs, Shegloff dan Jefferson pada tahun 1975. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri dan yang kedua itu Nur Awati binti Azizan. Seterusnya ialah Nur Hayati binti Zakaria, Nur Anis Zulkira binti Rosli dan yang terakhir iaitu Nur Aribah binti Muhammad Yusof. Saya, Nur Aribah binti Muhammad Yusof, akan memulakan pembincangan. Pengambilan giliran bermaksud masa di mana penutur kedua mengambil alih giliran dalam berbicara dari penutur sebelumnya. Steenstrom 2011 turut menyatakan bahawa pengambilan giliran ini berkaitan dengan cara penutur untuk memutuskan siapa yang hendak bercakap terlebih dahulu dalam sesuatu topik. Maynard 1993 pula menyatakan bahawa pengambilan giliran atau speaker turn adalah satu unit semasa perbualan berlangsung di mana seseorang penutur menggunakan haknya untuk bercakap. Dalam sistem ambil alih ini, terdapat dua komponen yang ditekankan dalam analisis perbualan, iaitu komponen membina giliran dan komponen penentuan giliran. Kedua-dua komponen ini penting dalam sistem pengambilan giliran bagi memastikan kelancaran semasa perbualan berlaku. Seterusnya, mengelakkan daripada berlakunya konflik yang tidak diingini. Oleh itu, dalam penulisan ini, penulis akan memfokuskan 3 kelebihan dalam sistem ambil alih yang dibincangkan oleh Sachs, Shegloff dan Jefferson 1975. Seterusnya adalah berkenaan dengan objektif kajian kami, yang mana terdapat dua objektif, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti kelebihan dalam sistem ambil alih yang dibincangkan oleh Sachs, Shegloff dan Jefferson pada tahun 1975, dan yang objektif kedua iaitu membincangkan 3 kelebihan dalam sistem ambil alih yang dibincangkan oleh Sachs, Shegloff dan Jefferson pada tahun 1975. Jadi kedua-dua yang berikut merupakan objektif kajian kami. Seterusnya saya akan meneruskan pada bahagian sorotan kajian khas, yang mana pada bahagian ini memaparkan kajian-kajian yang telah dilakukan berkaitan dengan sistem pengambil alihan yang dikemukakan oleh Sachs, Shegloff dan Jefferson pada tahun 1975. Antaranya kajian yang dilakukan oleh Roslina Mahmad, Hasbina Abdul Halim dan Normaliza Abdul Rahim pada tahun 2012 berkaitan dengan celahan dalam perbualan pemandu pelancong Malaysia dan pelancong Jepun. Artikel ini memberi penekanan terhadap pengambilan giliran, pemilihan, celahan dan kesopanan dalam kajian analisis perbualan bahasa Jepun. Kajian ini untuk mendapatkan data mereka merekod menggunakan IC recorder kerana perbualan memakan masa selama 2 jam antara pemandu pelancong Malaysia yang berlesen dengan pelancong Jepun. Hasil daripada kajian ini sememangnya mendapati bahawa celahan mengganggu keterujaan pelancong itu sendiri untuk meneruskan perbualan. Oleh bagaimanapun terdapat juga celahan yang dilakukan dapat membantu penutur mencari perkataan sebenar serta mendapatkan maklumat tambahan dari kepada pendengar. Baiklah, saya Nur Hayati akan meneruskan pembincangan ini dengan memerihalkan sorotan kajian yang seterusnya. Artikel yang bertajuk Ambilan Giliran bertutur dalam Berbicara Radio IPIM FM yang ditulis oleh Nur Amirah binti Yusof pada tahun 2020. Dalam artikel tersebut telah menyatakan bahawa ambilan giliran bertutur itu merupakan penggantian yang berlaku dalam kalangan peserta perbualan. Pengkaji telah mengenal pasti berlakunya sesi soal jawab kerana berlaku ambilan giliran untuk mereka bertutur bagi bertanyakan dan menjawab soalan. Dalam artikel tersebut juga telah menekankan tentang teori pengambilan giliran bertutur yang dianjurkan oleh Lidicott pada tahun 2011, iaitu penutur semasa memilih penutur berikutnya, pemilihan diri sendiri sebagai penutur berikutnya dan penutur semasa meneruskan perbualan. Penutur semasa memilih penutur berikutnya berlaku dengan cara penutur semasa memilih penutur berikutnya untuk menyambung perbualan tersebut. Menamakan penutur berikutnya berlaku bila penutur yang sedang bercakap memberikan giliran bertutur kepada mana-mana peserta perbualan yang terlibat sama dalam perbual bicara tersebut. Manakala tanpa menamakan penutur berikutnya berlaku bila penutur semasa hanya menyatakan ciri penutur berikutnya atau membuat kenyataan yang berhubung kait dengan penutur berikutnya. Seterusnya, artikel yang bertajuk Pengambilan Giliran dalam Sidang Media COVID-19 Kementerian Kesihatan Malaysia yang ditulis oleh Syamin binti Syarif, Muhammad Khaidir bin Abdul Wahab dan Nurzaida binti Abdul Rauf pada tahun 2021. Pengkaji-pengkaji tersebut telah mengenal pasti dan membincangkan mengenai pengambilan giliran dalam sidang media tersebut. Pengkaji telah memfokuskan kepada proses tanya jawab antara pengarang, iaitu pihak kerajaan dan pihak wartawan.
Dalam artikel tersebut juga telah mementingkan tentang teori analisis perbualan oleh Dicot 2011, iaitu 3 peraturan utama, iaitu penutur semasa menutur berikutnya, pemilihan diri sendiri sebagai penutur berikutnya, dan penutur semasa meneruskan perbualan. Makanya, secara keseluruhannya, dalam artikel tersebut dapat disimpulkan bahawa sesi soal jawab yang telah berlangsung dalam sidang tersebut telah menggariskan 3 peraturan tersebut dengan sangat baik. Selain itu juga, pengkaji juga menyatakan bahawa penggunaan bahasa dalam konsep kesantunan berbahasa juga dititikberatkan oleh badan melalui pengambilan giliran pada sidang media tersebut. Baiklah, saya akan mengulas beberapa sorotan kajian lepas. Antaranya ialah satu tesis berkaitan dengan pola alih tutur pengambilan giliran berbicara yang diperoleh daripada dialog filem Ketika Cinta Bertaspeh sutradara Chairul Umam yang dihasilkan oleh Aisyah Faradiba pada 2018. Kajian ini dihasilkan dengan menggunakan kaedah deskriptif kualitatif untuk menjelaskan pola alih tutur pengambilan giliran yang berlaku antara watak yang terdapat dalam filem tersebut. Berdasarkan dengan hasil tesis ini, ia jelas menunjukkan bahawa watak yang terdapat dalam filem ini mengambil giliran untuk bertutur kerana sebahagian besar dialog yang terkandung dalam filem ini berunsurkan pertanyaan yang memerlukan jawapan daripada penutur seterusnya. Namun begitu, terdapat juga watak yang tidak mematuhi pola alih tutur pengambilan giliran kerana watak-watak sedemikian lebih banyak mencelah dalam perbualan penutur yang lain. Celahan perbualan dalam filem ini berlaku disebabkan sikap penutur semasa yang berlengah ataupun yang berlengah dalam perbualan sehingga menyebabkan terdapat ruang untuk penutur seterusnya mencelah. Walau bagaimanapun, sesetengah celahan yang berlaku tidak menjejaskan pola alih tutur pengambilan giliran kerana terdapat watak yang lain masih mematuhi pola tersebut dalam filem ini. Jadi, berdasarkan sistem ambil alih ini, terdapat 3 kelebihan, iaitu yang pertama, mewujudkan struktur perbualan yang tersusun. Kedua iaitu mengawal pemahaman ujaran. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan mengelakkan berlakunya pelanggaran pertuturan trafik dalam perbualan. Jadi terdapat 3 kelebihan dalam sistem ambil alih yang kami akan membincangkan sebentar lagi. Antara kelebihan sistem ambil alih semasa bertutur ialah ia dapat mewujudkan struktur perbualan yang tersusun. Teori pengambilan giliran bertutur yang dianjurkan oleh Dicot 2011 memfokuskan kepada 3 kelompok, iaitu penutur semasa menutur penutur berikutnya, pemilihan diri sendiri sebagai penutur berikutnya, dan penutur semasa meneruskan perbualan untuk mewujudkan struktur perbualan yang tersusun dan sistematik. Apabila membicarakan tentang penutur semasa memilih penutur berikutnya, ia merujuk kepada peserta perbualan yang memiliki giliran untuk bertutur ketika itu. Dalam rangka ini, penutur tersebut berhak untuk memilih mana-mana penutur lain untuk mengambil giliran seterusnya. Pemilihan penutur seterusnya ini boleh dilakukan melalui pelbagai cara, iaitu sama ada memilih penutur dengan memetik nama atau tanpa menamakan penutur tersebut. Seterusnya, pemilihan diri sendiri sebagai penutur berikutnya wujud apabila sesuatu yang senyap atau penutur sebelumnya memerlukan penutur sukarela untuk meneruskan perbualan. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa sebarang perbualan sedang dijalankan, sudah semestinya akan berlaku tempat transisi relevant atau transition relevant class. Makanya akan wujud pemilihan diri sendiri sebagai penutur berikutnya kerana tidak mahukan suasana senyap itu terus mempengaruhi proses perbualan tersebut. Walau bagaimanapun, penutur-penutur yang ingin memilih diri sendiri untuk penutur berikutnya perlu peka dengan suasana perbualan ini kerana langkah atau peraturan ini akan mengakibatkan berlakunya pertindihan penutur kerana para penutur tidak dapat mengesan penutur berikutnya. Yang ketiga ialah penutur semasa meneruskan perbualan berlaku apabila penutur berikutnya akan memulakan sesi perbualan yang seterusnya. Penutur tersebut telah dipetik nama oleh penutur sebelumnya atau penutur ini secara sukarela ingin meneruskan perbualan tersebut. Makanya, apa yang sepatutnya bagi penutur yang berada dalam perbualan ini perlu lakukan ialah penutur tersebut perlu bertindak dengan mengambil giliran sama ada ingin meneruskan perbualan atau menamatkan perbualan tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana penutur ini akan memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan suasana perbualan tersebut berada dalam kesenyapan tergantung disebabkan ketiadaan penutur seterusnya yang mengambil giliran, penutur tersebut tiba-tiba kehilangan ujaran untuk berbicara dan sebagainya. Berdasarkan data yang ditulis oleh Syamin binti Syarif ETC et al. Pada tahun 2021, terdapat simbol-simbol yang telah ditekankan oleh Jarifon pada tahun 2004, iaitu simbol anak panah ke atas yang bermaksud nada naik, DNH bermaksud Dr. Nur Hisham, tanda titik bermaksud saat berhenti, dan PKP bermaksud Perintah Kawalan Pergerakan. Berdasarkan jadual di atas, perbualan tersebut seakan telah dirancang apabila DNH yang bertindak sebagai penutur utama yang akan memberi maklum balas bagi setiap soalan, manakala wartawan bertindak sebagai penutur yang bertanyakan soalan kepada DNH.
Makanya, berlakunya sesi perbualan antara dua pihak secara tersusun apabila melihat kepada sesi soal jawab yang sedang dijalankan tersebut. Secara tidak langsung, ia memberi peluang kepada penutur berikutnya untuk memahami apa yang ingin disoal dengan lebih teliti apabila tidak berlaku sebarang pertindangan atau pencelahan perbualan semasa percakapan tersebut. Selain itu, wujud juga sikap disiplin yang tersendiri apabila penutur-penutur tersebut mengamalkan sikap menunggu ambilan giliran untuk bertutur. Data seterusnya ialah data yang dipetik oleh artikel Roslina Mahmad etc. et al. Pada tahun 2012. Dalam data tersebut, pengkaji tersebut telah menggunakan simbol yang diperkenalkan oleh Usami pada tahun 2000, iaitu simbol koma yang beri maksud ujaran yang tidak lengkap yang dicedah oleh pendengar, G1 sebagai pemandu pelancong dan T1 sebagai pelancong Jepun. Perkataan ikan, ikido yang membawa maksud bagus telah diujarkan oleh T1 tersebut, tetapi berkemungkinan tinggi G1 tidak mengetahui makna sebenar T1 dan terus merampas giliran bertutur tersebut. Makanya dari situ telah berlaku celahan yang berunsur gangguan apabila G1 memberi maklumat yang tidak diperlukan, iaitu memberi penerangan tentang akuarium kepada T1. Makanya daripada pencelahan tersebut, ia telah menyebabkan timbulnya kandungan-kandungan ujaran yang tidak lengkap yang berkemungkinan tinggi penutur utama tersebut masih banyak ucapan yang ingin disampaikan. Masalah berkaitan pengambilan giliran semasa bertutur, iaitu perbualan merupakan sesuatu yang tidak susun, tidak terancang dan tidak ada peraturan. Selain itu juga, celahan tersebut menyebabkan hilang nilai kemesraan di antara mereka sedikit demi sedikit kerana sudah semestinya timbul perasaan tidak senang di dalam suasana perbicaraan tersebut. Selain itu juga, celahan yang dilakukan oleh penutur lain ini telah mengganggu keterujaan penutur yang sedang berucap. Makanya sangat penting untuk penutur-penutur tersebut menekankan aspek ambil giliran semasa bertutur di dalam perbualan mereka. Saya, Nur Anis Uzukira akan menyambung pembentangan. Kelebihan sistem ambil alih yang dibicarakan oleh Sachs, Shigloff dan Jefferson yang seterusnya ialah dapat mengawal pemahaman ujaran. Sesuatu penyampaian sukar difahami sekiranya tiada sistem pengambilan giliran dalam perbualan. Apabila pemahaman ujaran ini dapat dikawal, ia akan menjadikan data perbualan semakin jelas. Penutur akan lebih mengetahui masa yang sepatutnya mereka mengambil alih untuk bercakap. Pengambilan giliran perlu wujud dalam sesebuah perbualan bagi memastikan perbualan yang berlangsung mudah difahami dan mempunyai makna. Perbualan akan menjadi lancar dan perkara yang ingin disampaikan juga tidak tergantung dan pengambilan giliran juga turut menekankan tentang adab atau tingkah laku seseorang yang ingin mengambil alih sesuatu perbualan apabila tiba gilirannya. Selain itu, pendengar juga tidak akan menerima maklumat yang bertindih sekiranya penutur semasa mengawal ujaran dengan adanya pengambilan giliran yang betul semasa bertutur. Pengambilan giliran disusun mengikut 3 komponen yang telah digariskan oleh Sachs, Shigloff dan Jefferson, iaitu komponen pengambilan giliran, komponen peruntukan giliran dan peraturan. Komponen ini bertujuan untuk membantu penceramah dan pendengar menyumbang dengan sewajarnya kepada perbualan. Antara perbualan yang mengamalkan sistem ambil alih atau pengambilan giliran ini boleh dilihat dalam sesebuah acara atau situasi formal seperti ceramah, wawancara atau temu bual. Pengambilan giliran diperlukan supaya tidak berlaku celahan ketika perbualan berlangsung kecuali ia memerlukan penutur seterusnya bercakap kerana perbuatan ini dianggap kurang sopan dan tidak beradab. Contoh yang dapat dilihat ialah seperti perbualan dalam program Forum Perdana Ehwal Islam, iaitu moderatornya Ustaz Zakaria yang merupakan penutur semasa menyebut terus nama panel pertama untuk memulakan ucapan atau perbualan. Perbualan tersebut ialah, saya nak panel kita yang pertama Datuk Dr. Izhar sebab tajuk kita mudahnya berpahala. Saya nak tanya sebagai seorang ahli akademik untuk kita faham secara mudahnya apa pentingnya pahala dalam kehidupan kita. Di sini, penutur seterusnya iaitu panel pertama, Dr. Izhar lebih bersedia dan sedar bahawa beliaulah yang akan menyambung perbualan tersebut kerana sudah tiba gilirannya. Selain itu, sekiranya penutur dalam sesebuah perbualan tidak menyusun atur strategi dalam perbualan mereka, ia akan menjejaskan sistem perbualan tersebut. Peserta perbualan perlu bersedia untuk bercakap sekiranya dipilih untuk meneruskan perbualan selepas penutur semasa supaya pendengar tidak tertunggu-tunggu ujaran daripada penutur. Jika pendengar tidak memperoleh kesinambungan daripada perbualan, maka ujaran yang disampaikan tidak dapat dikawal kerana data perbualan kurang jelas. Oleh itu, giliran antara peserta dalam sesebuah perbualan perlu dikenapasti dengan baik untuk memastikan semua peserta mengambil bahagian dalam perbualan untuk menjadikan perbualan itu aktif. Seterusnya, pemahaman ujaran juga mampu memberi peluang kepada pendengar untuk bercakap seterusnya. Pengambilan giliran ini melibatkan penutur dan pendengar semasa berkomunikasi antara satu sama lain. Dalam sesuatu perbualan, biasanya tidak semua penutur akan bercakap secara serentak supaya interaksi dapat dicapai dengan baik. Sebagai contohnya,
Apabila penutur A bercakap, maka penutur B akan berhenti bercakap bagi memberi peluang kepada penutur A untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Shekloff 1972 menggambarkan pola pengambilan giliran yang disebut turn taking ini dapat digambarkan dengan formula ABAB. Dan ini membolehkan perbualan yang disampaikan berjalan dengan lancar di samping tidak menjadikan perbualan itu sepi kerana masing-masing mengetahui peranan dalam sistem ambil alih untuk saling berkomunikasi antara satu sama lain dengan memberikan peluang kepada pendengar untuk bercakap seterusnya. Di samping itu, apabila mengaitkan giliran dengan bertutur, maka secara tidak langsung ia merujuk kepada waktu tertentu bagi seseorang untuk mengujarkan sesuatu. Keadaan ini menunjukkan bahawa hanya seseorang peserta perbualan yang dibolehkan bercakap pada satu-satu masa. Sistem ambil alih ini mampu mengawal pemahaman ujaran penutur di samping dapat memberikan peluang kepada pendengar untuk bercakap seterusnya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas melalui maklum balas yang diberikan, kerana ia mampu mengawal ujaran penutur bagi membolehkan penutur tidak bercakap sesuatu yang tidak menyentuh mengenai topik yang dibincangkan serta membolehkan penutur fokus tentang maklumat yang disampaikan. Oleh itu, komunikasi yang diberikan mempunyai toleransi antara penutur dan pendengar kerana masing-masing dapat memberi peluang sesama mereka untuk bercakap atau memberikan pandangan masing-masing mengenai isu yang telah dibincangkan. Seterusnya, saya Nur Awatif binti Azizan akan meneruskan perbincangan ini dengan membincangkan kelebihan sistem ambil alih yang dibincangkan oleh Sachs, Shafton dan Jefferson 1974. Iaitu kelebihan yang ketiga, mengelakkan berlakunya pelanggaran peraturan trafik ataupun traffic rules dalam perbualan. Menurut Sachs, Shafton dan Jefferson 1974, sistem ambil alih dalam sebuah pertuturan dilihat sebagai satu pengurusan giliran dalam sesuatu perbualan ataupun management of conversational turn. Jadi apabila aspek pengambilan giliran ini digunakan dalam sesuatu perbualan, ianya telah mewujudkan satu proses yang berlaku dalam keadaan tertib dan tersusun antara penutur semasa dan penutur seterusnya. Hal ini sekaligus telah membuktikan bahawa wujudnya peradaban dalam sesuatu perbualan. Namun begitu, sesebuah perbualan yang terjadi secara semula jadi ataupun tanpa melibatkan skrip serta melibatkan 3 atau lebih penutur dalam satu masa lebih cenderung untuk menyebabkan berlakunya conversational accident dan conversational traffic jam. Hal ini telah menimbulkan satu persoalan, bagaimanakah peraturan trafik yang terdapat dalam sistem ambil alih ini boleh mengelakkan berlakunya conversational accident dan conversational traffic jam. Pertamanya, kita perlu berbalik kepada peranan penutur dan pendengar yang terlibat dalam suatu perbualan itu sendiri. Dalam hal ini, ditekankan bahawa semasa suatu perbualan itu berlangsung, penutur hanya menggunakan haknya untuk bercakap dan pendengar mestilah menerima ujaran yang diujarkan oleh pihak yang menerima giliran. Dalam arti kata yang mudah, sepanjang perbualan itu berlangsung, seorang penutur yang mengambil giliran pada ketika itu, walaupun mempunyai hak untuk bercakap tetapi tidaklah boleh dominan dalam perbualan tersebut, tidaklah perlu bercakap sepanjang masa. Kerana penutur semasa perlulah memberi peluang kepada pendengar untuk bercakap. Pendengar juga perlulah bijak menunggu masa yang sesuai untuk mengambil giliran untuk memberi maklum balas sama ada berbentuk penerangan, penyokong ataupun membantah supaya perbualan yang dijalankan berjalan dengan lancar tanpa berlakunya celahan ataupun pertindihan. Justru apabila berlakunya kerjasama kerjasama peranan antara penutur dan pendengar itu sendiri dalam sebuah perbualan telah menyebabkan wujudnya sistem ambil giliran yang teratur. Terima kasih kepada saudari Awatif. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini berkenaan dengan contoh satu bagi kelebihan sistem ambil alih, iaitu mengelakkan berlakunya pelanggaran trafik dalam perbualan. Berdasarkan dengan contoh satu, kita dapat melihat bahawa sistem ambil alih yang berlaku dalam perbualan tersebut dijalankan secara teratur. Hal ini demikian kerana penutur semasa dan penutur seterusnya tidak berebut untuk bertutur dalam satu masa yang sama, yang mana wartawan dua bijak mengambil peluang untuk menjadi penutur seterusnya untuk bertanyakan soalan supaya tidak berlakunya celahan. Walaupun penutur semasa, iaitu wartawan satu, tidak menyatakan secara langsung ciri penutur seterusnya yang akan mengambil giliran setelah selesai dalam perbualan tersebut, namun wartawan dua secara langsung telah meneruskan perbualan tersebut supaya topik perbualan dapat diteruskan dengan lancar. Jadi berdasarkan dengan contoh ini,
Kita dapat melihat dengan jelas apabila wartawan luar merancang untuk bertanyakan soalan selepas ucapan tanya yang diberikan oleh wartawan satu. Jadi oleh itu, jelaslah bahawa wartawan luar telah memilih dirinya sendiri untuk meneruskan ujaran. Jadi tindakan wartawan ini sememangnya tidak bercanggah dengan aspek ambil giliran yang ditetapkan, malah ianya disokong oleh Lidikut 2011 dengan menyatakan bahawa penutur semasa iaitu wartawan luar boleh menunjukkan soalan ataupun boleh menunjukkan soalan kepada penutur seterusnya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas apabila penutur seterusnya yang dinamakan oleh wartawan luar iaitu AC yang menjawab soalan yang diberikan. Jadi itu saja daripada saya berkenaan dengan kelebihan sistem ambil alih, yang mana kelebihannya adalah untuk mengelakkan berlakunya pelanggaran trafik dalam perbualan. Jadi pembentang seterusnya akan mengulas lebih lanjut berkenaan dengan kelebihan ini. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita beralih pada contoh yang kedua yang telah saya paparkan di dalam slide ini, iaitu perbualan melibatkan 3 penutur iaitu wartawan luar, Sawi dan Aaron Chia. Seperti yang diketahui umum, kepentingan utama sistem yang telah saya sebutkan tadi ialah untuk mengelakkan berlaku pelanggaran traffic rules, yang mana pelanggaran traffic rules ini menyebabkan berlakunya celahan ataupun pertilihan dalam sesuatu perbualan. Namun, jika kita perhatikan dalam perbualan tersebut berlakunya celahan, tetapi perlu kita ketahui bahawa celahan, tidak semua celahan itu bersifat pengganggu. Ada di antara celahan itu bersifat menyokong. Hal ini dapat dilihat dalam contoh ini, yang mana Aaron Chia telah melakukan celahan bersifat menyokong, dan Aaron Chia juga dilihat dengan jelas tidak ingin merampas giliran Sawi yang menjadi penutur semasa, kerana Aaron Chia ini melakukan celahan ini hanya bersifat untuk merancangkan lagi perbualan. Perkara hal ini kerana penutur semasa iaitu Sawi ini tidak berasa terganggu dan meneruskan perbualan dan tidak berdiam diri. Hal ini menyebabkan tidak berlaku pertilihan walaupun Aaron Chia ini telah melakukan celahan. Dalam hal ini, celahan Aaron Chia ini hanya bersifat sementara, kerana kita boleh melihat berlakunya penyerahan semula giliran kepada Sawi. Oleh itu walaupun terdapat berlakunya celahan dalam perbualan tersebut, namun perbualan tersebut masih dapat diteruskan kerana celahan yang berlaku hanyalah bersifat sementara. Oleh itu dengan jelas penutur perlulah bijak sekiranya mahu melakukan celahan, perlulah melakukan pada masa yang sesuai dalam mana-mana perbualan supaya input perbualan yang disampaikan lebih lancar dan tidak berlakunya conventional traffic jam. Sistem ambil alih seperti pengambilan giliran dalam perbualan sangat penting dan mempunyai banyak kelebihannya. Perbualan bermaksud komunikasi yang interaktif antara 2 orang penutur atau lebih. Pengambilan giliran adalah prinsip asas bagi interaksi sosial manusia, yang mana ia merupakan perkara sangat penting dan perlu dititik beratkan dalam perbualan. Antara kelebihan sistem ambil alih yang telah digariskan oleh Sachs, Shigloff dan Jefferson ialah mewujudkan struktur perbualan yang tersusun, mengawal pemahaman ujaran dan mengelakkan berlakunya pelanggaran peraturan trafik dalam perbualan. Kelebihan ini dapat dilihat apabila penutur menggunakan sistem ambil alih iaitu dengan pengambilan giliran yang betul dalam perbualan menjadikan perbualan menarik dan topik yang dibincangkan masih boleh diterima dan difahami oleh semua peserta perbualan.